أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bagaimana caranya berzuhud? Wahai gulam, tidak dipandang pada kasar pakaianmu dan makananmu, akan tetapi yang dipandang ialah zuhud hatimu. Pertama-tama yang dipakai oleh orang yang benar ialah pakaian sufi pada batinnya, kemudian berpindah ke zahirnya. Jadi yang mula-mula dipakaikannya ialah rahsianya, kemudian hatinya, kemudian jiwanya, kemudian barulah semua anggota badannya, sehingga semuanya merasakan kekasaran hidup. Ketika itu barulah akan datang perasaan belas kasihan, rahmat, kurnia yang bakal mengubah jalan hidupnya dari segala yang pernah ditanggungnya dengan menanggalkan daripada pakaiannya yang hitam, lalu memindahkannya kepada pakaian kegembiraan. Yang nikmah, yang bencana, bertukar menjadi nikmah. Yang dibenci menjadi yang disukai. Yang takut menjadi aman. Yang jauh menjadi dekat. Dan yang miskin menjadi kaya. Wahai gulam, terimalah kekurniaan yang dibahagikan kepadamu itu dengan tangan kezuhudan, bukan dengan tangan keinginan. Tidak sama orang yang makan sedang dia menangis dengan orang yang makan sedang dia ketawa. Makan bahagian rezekimu itu sedang hatimu sentiasa dengan Tuhanmu Azza wa Jalla. Dengan Tuhanmu Azza wa Jalla, kelak engkau akan terselamat dari bahayanya. Sebab jika engkau makan dari tangan tabib itu adalah lebih baik dari engkau makan sendiri sedangkan engkau tiada mengetahui dari mana asal rezekimu itu. Alangkah kerasnya hati kamu, amanat sudah lenyap daripada kamu, rahmat telah lenyap dari antara kamu. Bukankah hukum-hukum syariat itu amanat pada diri kamu? Mengapa kamu telah meninggalkannya dan kamu sanggup mengkhianatinya? Awas kamu, jika kamu tiada memelihara amanat ini, kelak nanti kamu akan menangis air mata darah, padahal tangan kamu dan kaki kamu telah terbelenggu, dan pintu rahmat Tuhan akan tertutup di hadapan muka kamu. Lalu dia akan meletakkan sifat keras dalam hati makhluknya terhadap kamu dan menahan pemberian mereka kepada kamu. Fikirkanlah baik-baik di hal urusan kamu dengan Tuhan kamu. Ingatlah bahawa balasan Allah sangat berat. Dia boleh merampas keamanan kamu, mengambil balik keafiatan kamu bila kamu mengkufuri nikmatnya atau cuba menyombong diri terhadapnya. Takutilah dia, kerana dialah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Jagalah semua nikmat-nikmat Allah dengan mensyukurinya. Peliharalah perintah Allah dan larangannya dengan patuh dan taat. Tanggunglah kesusahan dengan bersabar, dan nikmatilah kemewahan dengan bersyukur. Itulah jalan orang-orang yang terdahulu dari kamu, baik mereka para nabi, para rasul, ataupun orang-orang yang soleh. Semua mereka bersyukur atas kenikmatan Allah dan bersabar atas bala dan bencana yang ditimpakannya.
bangun dan tinggalkanlah hidangan kemaksiatan Allah dan makan dari hidangan ketaatannya, dan jagalah batas-batasnya dengan baik. Jika kesusahan yang diberikannya, segeralah bertaubat dari dosa-dosa kamu kepadanya, dan tanya diri sendiri, kerana Allah Ta'ala itu tiada zalim terhadap para hambanya. Ingatlah mati dan apa yang akan berlaku sesudah mati. Ingatlah apa yang akan dihisapnya dan apa yang akan diputuskannya. Sedarkan diri kamu. Sampai bila kamu terus tidur dan lalai? Sampai bila kamu terus bodoh dan melakukan yang batil? Kamu terus menurutkan kehendak jiwa kamu, mengikut tuntutan hawa nafsu kamu, dan tidak mahu melepaskan adat kebiasaan kamu yang salah itu? Kenapa kamu tiada bersopan santun dengan beribadat kepada Allah Ta'ala serta menurut syariatnya? Beribadat itu ialah dengan meninggalkan kesemua adat kebiasaan itu. Kenapa tidak bersopan santun dengan tata susila Al-Quran dan patuh kepada petunjuk ajar para Nabi? Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila Syekh Abdul Qadir menyebut cara bagaimana nak berzuhud, kerana zuhud ini merupakan kunci kepada terbukanya seluruh pintu akhirat. Selagi mana kita tidak punya zuhud, maka pintu akhirat itu terkunci untuk kita. Apakah yang dimaksudkan dengan zuhud? Para ulama menyatakan bahawa asal makna zuhud ialah redha dengan apa sahaja pemberian Allah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama ada rezekinya ataupun takdirnya atau segala ketentuan Allah Ta'ala, maka kita redha. Maka ia adalah permulaan anak tangga zuhud. Kerana orang yang tidak zuhud tidak senantiasa membantah, senantiasa tidak redha, senantiasa tidak suka apa yang berlaku pada dirinya, sebab dirinya menginginkan apa yang nafsu inginkan. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita nak bahawa kehendak kita ialah apa yang menjadi kehendak nafsu, maka perkara tersebut menjadikan kita tidak pernah memperolehinya. Kerana nafsu tidak mampu menentukan apa yang baik untuk kita. Nafsu hanya punya kehendak tetapi tidak punya akal. Kerana itu bila mana kita mengikut nafsu, kita membelakangi akal, apatah lagi agama. Kerana itu Allah Ta'ala nak suruh kita menjadikan hawa nafsu tunduk pada akal dan lebih pada itu tunduk pada agama. Ini yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehinggalah hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Maka untuk melawan hawa nafsu, kekuatan pertama ialah zuhud. Itu redha dengan apa yang Allah berikan pada kita. Al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaihi berkata bahawa zuhud itu ialah kesabaranmu tidak akan, perkara yang haram tidak akan mengalahkan kesabaranmu. Perkara yang haram tidak boleh mengalahkan kesabaranmu. Maksudnya, antara perkara yang dituntut dalam kehidupan dunia, bersabar dengan benda haram. Maksud bersabar, jangan buat. Sedangkan hawa nafsu kita memang nak buat benda-benda haram. Lalu bila kita berzuhud, sabar kita tidak boleh dikalahkan dengan perkara yang haram. Kita kekal sabar. Kita tidak mendekati apa pun yang Allah haramkan pada kita. Zinanya, mencurinya, mengumpaknya, mengadu dombanya, memfitnah. Walaupun hawa nafsu kita nak sangat melakukannya. Apatah lagi ramai yang mengikuti hawa nafsu, mendedahkan auratnya, meninggalkan segala perintah, melakukan segala larangannya. Kerana di antara sabar yang paling tinggi ialah sabar dalam mentaati Allah dan sabar meninggalkan maksiat. Maka tandungan tu zuhud, yang haram tidak boleh kalahkan sabar dia. Satu. Yang kedua, kata Imam Zuhri, bahawa yang halal tidak menyibukkan dia daripada bersyukur pada Allah. Kadang-kadang
Kita bila banyak benda halal ni, kita macam terhalang daripada bersyukur. Sebagai contoh, waktu mula kita nak berbuka puasa, doa kita panjang. Tapi lepas kita berbuka puasa, makan benda tu, makan benda, duk sibuk sangat ni. Daripada mula kurma, tapi mata dah jeli nasi. Lepas tu makan nasi, lepas tu makan itu, makan, sibuk ni. Sibuk terus makan dan makan, sampai lupa untuk kita sebut Alhamdulillah. Lepas sudah makan, lupa nak sebut Alhamdulillah. Maka orang yang zuhud, walau datang bagaimana nikmat yang banyak, dia tak pernah melalaikan dia daripada bersyukur pada Allah. Lihat Sulaiman AS, manusia yang paling banyak dapat nikmat dalam dunia ni. Sulaiman paling banyak dapat nikmat, kalau nisbah nikmat dunia, kerajaannya, kekuasaannya, agamanya, manusianya, jinnya, binatangnya, semua ni Nabi Allah Sulaiman dapat. Tetapi kesibukan itu dalam menguruskan nikmat yang halal tadi tidak pernah menjadikan dia terlalai daripada bersyukur pada Allah. Kebanyakan kita, tuan-tuan sekalian, kalau dapat nikmat banyak sikit je, terus lalai. Baru dapat bonus bulan ni, terus lalai, tak ke masjid dah. Kenapa? Nak pergi mall, Ustaz. Cepat lalai. Dah 10 hari, masuk 10 hari, duit pun jadi banyak. Duit banyak ni, rezeki melimpah. Lalu kita lupa dalam kesyukuran kita untuk ingat Allah. Macam mana pun besar perniagaan kita, waktu kita mendengar azan, kita pun ingat Allah. Lalu kita tunduk, kita rokok, kita sujud bersyukur pada Allah. Lepas tu kembali pada dunia kita. Walau sesibuk dunia kita, dengar je azan, kita pun berhenti. Walau sesibuk mana dunia kita, sampai waktu zakat, kita zakat. Sampai waktu kita perlu beribadat, beriktikaf, maka kita lakukannya. Sampai Ramadan, maka kita berubah cara gerak rentak kita. Rentak kita tak boleh selaju macam dulu, kerana Ramadan mengajar kita berwakaf seketika, berdiam seketika, bermuhasabah seketika, memperbanyakkan ibadat seketika. Tapi kalau jenis langgar belaka, berarti orang ni dilalaikan dengan nikmatnya daripada mensyukuri Allah. Kita tak ajar begitu, kita tak diajar begitu. Maka ini pintu masuk zuhud. Dan lihat apa kata Syekh Abdul Qadir waktu mengajar kepada kita bagaimana cara nak zuhud. Tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh. Kalau bila mana kita nak taubat, daripada mana mula taubat? Daripada hati. Ya Allah, aku dah lalai, aku menyesal, aku dah banyak buat dosa, aku tidak mau mati macam ni, aku tidak mau engkau azab aku, hukum aku. Maka dimulakan perubahan daripada hati. Hati ini ialah batin. Hati inilah rahsia antara kita dengan Allah. Daripada hati maka berlaku hiasan luaran. Demikian zuhud. Zuhud ini perlu dimulakan daripada hati kita. Sebab itu para sufi yang sebenar, mereka memula memakai pakaian zuhud di hati mereka sebelum mereka memakainya pada tubuh badan mereka. Bukannya orang yang bila nak zuhud cari pakaian koyak compang-camping, tapi hatinya masih tidak berzuhud. Zuhud bermula daripada jiwa dan hati kita. Kita sedar dunia ni sampai mana. Kita sedar dunia ni ada tempoh. Kita sedar dunia ni sementara. Kita sedar bahawa dunia ini ialah bentuk ujian. Kadang-kala kita dapat, kadang-kala kita tak dapat. Kerana itu disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, al-mal wal banun harsud dunya wal a'malul akhirah harsul akhirah wa qad yajma'uhu Allahu li aqwamin. Harta benda dan anak pinak ini ialah hasil dunia. Amalan-amalan baik pula hasil akhirat. Kadang-kala Allah menghimpunkan dua-dua ini pada suatu kaum. Kadang-kala ada orang, tuan-tuan sekalian, baik agamanya tetapi kaya dengan harta benda. Allah kumpulkan. Ada orang baik agamanya tapi tak ada harta benda. Artinya bukanlah zuhud membuang harta, namun mereka sedar bahawa segala harta dan segala kekayaan punya tempoh dan punya bahayanya. Umpama saya katakan seorang bila dia membela harimau,
Bukankah bila dia bela harimau dan singa, dia nampak gah pada pandangan awam, pada pandangan umum? Dia berjalan dengan harimau, orang tengok, oh hebat berjalan dengan harimau. Tetapi dia masa yang sama mengetahui harimau ni ada bahaya dia. Dia tak mungkin bergurau pada waktu harimau lapar. Dia tak mungkin bergurau pada waktu di mana harimau perlu tidur. Dia tahu waktu berguraunya, dan dia tahu waktu perlu seriusnya. Demikian dunia. Memanglah kalau kita dapat nampak gah, kita ada private jet, kita ada private helikopter, kita ada kereta berjenama, benda ni memang nampak gah, kita pun rasa. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal has. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, memanglah menjadi perhiasan kepada keinginan manusia segala para wanita, segala anak pinak, harta yang bertumpuk banyaknya daripada emas dan peraknya, kenderaan yang berjenama, binatang-binatang ternakan, dan juga ladang-ladang yang menggiurkan. Maka semua ini memang satu nikmat dunia, tapi ianya bertempuh seketika, dan di sisi Allah tempat kembali yang abadi, yang mulia. Maka orang zuhud, dia faham, ambil lah banyak mana, dia tahu tempoh. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, hati ni kena sedar dulu dunia ni kat mana. Maka ketika itu bila datang sifat zuhud, barulah zuhud tadi akan punya ranting-ranting yang menyuburkan. Akan ada ranting daripada zuhud tadi, sifat belas kasihan, sifat rahmat. Dan akan datang suatu imbuhan dari Allah, kurniaan Allah, yang menjadikan hidup kita berubah. Dari sakit menjadi sihat, dari susah menjadi senang, dari takut menjadi aman, dari hina menjadi mulia, dengan makna sebenar. Tetapi kalau kita cari kemuliaan hari ini, makna yang tak sebenar. Bagaimana kita nak aman? Upah bodyguard. Bagaimana nak aman? Buat pagar tinggi-tinggi, letak CCTV. Bagaimana nak aman? Grill biar berperingkat, biar banyak. Itu bukan aman hakiki. Orang ni jiwanya masih keluh kesah, masih ketakutan walau duduk dalam rumah dia. Aman sebenar yang Allah beri kurnia pada dia, dia mampu tidur di mana tempat dia boleh tidur. Sebagaimana Umar Al-Khattab tidur di bawah pokok. Waktu orang cari mana Umar Al-Khattab, pemimpin Madinah, salah seorang yang tunjuk, dia berada di bawah pokok, tidur rehat. Istananya tak ada, tak ada. Bodyguard tak ada, tak ada. Semua tak ada. Dia aman. Kata seorang sahabat waktu mana melihat Umar Al-Khattab, wahai Umar, kamu telah mengamankan rakyatmu, maka Allah mengamankan kamu. Kamu tak zalim rakyat kamu, maka Allah amankan kamu. Kita lihat sebagai contoh aman sebenar. Sama juga kaya sebenar. Kaya sebenar bukan bertambung harta benda, sedangkan jiwanya masih fakir dan masih ingin menipu orang. Kaya sebenar Allah ubah ni dengan kurnia Allah. Walau sedikit kita kaya. Sabda Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Sesungguhnya telah berjayalah seorang yang Islam dan diberikan rezeki yang cukup, dan Allah mencukupkannya dengan apa yang ada padanya. Artinya apa pun dia dapat, maka Allah jadikan dia rasa cukup. Maka itu tanda kaya yang sebenar. Kemudian kata Syekh, wahai gulam, apa sahaja yang Allah berikan kepadamu, terima dengan tangan zuhud. Apa maksud tangan zuhud? Macam kita sebut dengan redha. Terimalah dengan redha apa pun yang berlaku. Kemudian Syekh Abdul Qadir memberi suatu perbandingan. Tak sama seorang yang makan sambil menangis dengan orang makan sambil ketawa. Apa maksud? Maksudnya ada orang ambil dunia dengan lalai. Dia pun makan dengan ketawa, tanpa disedar terlekat tulang, mati. Tapi orang yang mengambil dunia dengan keadaan berhati-hati, ya, Zoe nampak dia ambil dunia, tapi hatinya sentiasa bimbang dan takut. Allah akan hisap, Allah akan tanya. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir,
Sekiranya kamu makan daripada tangan seorang doktor, lebih baik daripada kamu makan sendiri. Bila kita sebut tabib, doktor, tuan-tuan, kita tak tahu makan mana yang elok atau tak elok. Kita nafsu, kita cuma nak makan. Maka datang tabib, doktor, dia ajar beritahu, dia tahu. Sebab dia tahu kita ni dengan makanan ni boleh menjadikan penyakit-penyakit yang macam-macam. Awak kalau makan ni penyakit ni, makan ni penyakit ni, makan ni penyakit ni. Lalu doktor ni yang suap makanan, yang beri, yang tunjuk makanan kita apa? Doktor itu diibaratkan ulama'. Ulama' yang ajar kita. Yang ni boleh ambil, ni halal. Yang ni hati-hati, bahaya ni. Ini jangan sampai melalaikan. Yang ni jangan sampai itu, jangan sampai ini. Kalau kita mengambil dunia, sebagaimana kita mengambil makanan daripada tangan doktor, lalu kita akan yakin selamat daripada mudarat dan bahayanya. Demikian juga bila mana kita mengambil dunia melalui tangan para ulama', maksudnya belajarlah. Tuan-tuan duduk belajar dengan kuliah sehingga kita tahu halalnya apa, haramnya apa, bolehnya apa, tak bolehnya apa, pahalanya apa, dosanya apa. Lalu dengan cara tu kita ambil dunia. Ambillah banyak mana sesudah kita tahu hukumnya. Sebagaimana kalau seorang doktor suapkan makanan, tunjuk makanan, doktor kata ini bagus, awak boleh ambil banyak. Ni apa? Ni kambing ni bagus. Dia punya kolesterol baik, dia punya itu baik, makan. Kalau boleh makan seekor, dengan ekor-ekor makan. Maka tuan-tuan kita pun makan lah. Oh, ini pun bagus. Ini bagus, kalau makan dia akan bekalkan tenaga, otak jadi bijak. Ni kalau boleh makan sedulang. Sehari 4 kali. Tuan-tuan, kalau doktor dah cakap macam tu, kita akan makan, kita yakin. Tapi ni pula doktor kata ni jangan. Ni kalau seulas pun bahaya. Kalau awak makan satu ulas, boleh mati awak. Lalu kita menjauhinya walau satu ulas. Begitu bila kita berurusan dengan dunia dengan jiwa zuhud. Jiwa zuhud, bila kita nak ambil dunia, ambillah dengan ilmu. Dan pasti ilmu tadi, tuan-tuan, tak mungkin kita ambil ilmu daripada bawah tangga, daripada ulama'-ulama'. Yang kita yakin ilmunya, kita yakin amanahnya, kita yakin segala-galanya, maka ambil. Dibimbing kita, insya-Allah. Segala-galanya yang kita ambil akan memberi kemuliaan kita akhirat kelak. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, keras ni hati kamu, keras. Yalah tuan-tuan, nak berubah, nak jadi baik, bukanlah satu benda yang senang. Masalah kita hati keras. Kenapa hati keras? Kerana lama biarkan hawa nafsu menjadi raja. Bila hawa nafsu jadi raja, memang hati ni keras. Sebab itu disyariatkan kita puasa, biar hawa nafsu tak bermaharaja rela. Tanggalkan pangkat kuasa kamu seketika, wahai nafsu. Maka sekarang kamu tak makan, kamu tak minum. Bukan kamu elak buat perkara yang membatalkan puasa. Maka nafsu diperhambakan. Dan memang selayaknya, siapa yang menjadikan nafsu hambanya, maka dia menjadi raja. Siapa yang membiarkan nafsu menjadi rajanya, maka dia akan menjadi kulinya. Kerana itu Nabi SAW menyatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah hamba duit, celakalah hamba emas, hamba perak, hamba pakaian, hamba makanan. Dan siapa pun yang memberi ruang hawa nafsu naik dalam dirinya, maka dia akan celaka. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, kerasnya hati kamu ni. Nak ikut nafsu juga macam mana pun. Nak ikut nafsu. Amanat lenyap daripada kamu. Kamu lupa amanat. Rahmat juga lenyap daripada kamu. Bukankah hukum hakam syariat itu ialah amanah Allah pada kamu? Mengapa kamu tinggal dan kamu khianat? Tuan-tuan, bila kita bercakap tentang memperbaiki hati, ia perintah Allah. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka bahagialah orang yang menyucikan hati, maka celaka dan rugilah orang yang mengotorinya. Aflaha man zakkaha. Kita tak nak bersih hati kita, kenapa? Yang kita dah sebut tadi, permulaan nak bersih hati dengan zuhud. Kita pandang dunia sebagaimana duduk tempat dia. Kita tengok tempat dia kat situ. Kalau kita tengok sebuah kereta, tayar, tempat dia tetap di bawah. Walau jenama apa pun dia. Kita letak jenama ni, saat ni jenama mahal ni. Ini tayar jenama Toyo. Ini jenama Pontianak. Ini jenama sekian. Mahal harga. Range sport pun mahal. Ni 25,000. Tapi duduknya kat mana? Tayar. Takkan tuan-tuan nak junjung atas kepala?
Kenapa junjung atas kepala? Mahal Ustaz tu kita junjung masa sembahyang ni. Tak, dia duduk kat mana? Dekat tayar bawah. Kat mana? Tayar tu kat luar. Tayar tu tak akan masuk ke masjid. Tak akan. Tuan-tuan belilah harga mahal mana tayar kereta, dia tak boleh masuk dalam masjid. Dia cuma sampaikan kita ke masjid. Sama juga kita beli kereta. Mahal kereta ni. Mahal macam mana pun dia tak boleh masuk rumah Allah. Tak ada lagi kita dengar walau seorang raja dia parking kereta dia dalam masjid, sah depan sekali. Dia pakai tak turun dah, parking Ferrari sah depan. Allahu Akbar. Tak mungkin. Dia kalau letak kat luar, begitu dunia. Tuan-tuan nak cari dunia, banyak mana cari. Tapi tahu duduk dia kat mana. Jangan tak tahu duduk dia kat mana. Dunia ni dia tak duduk kat hati kita. Dia duduk kat tangan kita. So mana tangan kita, kita letak dunia kat sini. Dia tak mungkin duduk kat hati kita. Hati bukan tempat bertenggek duduk. Even lalu pun tak boleh. Macam saya kata tadi, masjid ni, dalam masjid, even tak boleh jadi tempat lalu kereta pun. Kereta nak lalu luar keliling masjid boleh. Kelilinglah masjid. Kau jangan masuk masjid. Parking kat luar. Yang boleh masuk orangnya. Maka bila dunia nak keliling hati kita, sila keliling. Tapi jangan masuk kawasan larangan. Hati ini ada Allah. Tentang hati ini ada syariat, hati ini ada hukum. Hati ini ada dosa, hati ini ada pahala. Hati ini ada ketakutan pada Allah. Maka begitu gambaran dunia. Sebab tu kata Syekh lagi, awas kamu, jika kamu tiada memelihara amanat ini. Apa dia? Perintah Allah. Menjaga hati, membersihkan hati, menjunjung syariat. Kelak kamu akan menangis air mata darah. Tuan-tuan, singkatnya umur hidup kita kat dunia. Kita nak sombong macam mana, dia cuma waktu yang tertentu. Kita nak tunjuk kuasa kita kat sini, nak tunjuk sombong kita kat sini, tempoh seketika. Nak tunjuk degil kita kat sini, sekejap. Tunjuklah degil. Tak nak ke masjid, tak nak ke surau, tak nak berqiyamul lail, tak nak baca Quran. Tunjuk segala degil, tunjuk. Sampai masa tangan dan kaki ni terbelenggu. Berdiri di hadapan Allah. Tetapi di hadapan pintu rahmat yang mungkin tertutup. Kerana Allah murka kepada kita dengan apa yang kita lakukan. Sifat keras yang dalam hati kita yang menolak kebenaran. Bukan kelak kamu akan menangis dengan tangisan yang penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka Allah akan menghukum kamu sebelum hukum di akhirat. Allah jadikan semua makhluk benci pada kamu. Tuan-tuan, bila Allah letakkan benci pada makhluk, makhluk mana nak beri syafaat pada kita? Kita kata, apa Ustaz, nanti ada orang beri syafaat. Orang beri syafaat. Antara hukuman Allah pada kita, bila Allah nak hukum kita, Allah jadikan dalam hati-hati manusia benci orang ni. Maka tiba-tiba orang baik benci kita. Takkanlah orang baik yang benci kita akan beri syafaat. Kerana yang beri syafaat ialah orang yang sayang kita. Tapi kalau Allah campurkan rasa benci, mana mungkin kita dapat syafaat? Tak apa Ustaz, kita ada Tok Guru hebat-hebat, Tok Guru ni akan syafaatkan kita. Yalah, kalau dia suka kamu. Tapi pada hari dia benci kamu, pada hari Allah campurkan kebencian dalam hati mereka, maka mana ada syafaatnya. Sebab itu Allah menyebut, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang akan beri syafaat pada hari itu melainkan dengan izin Allah. Allah campurkan rasa belas kasihan, maka orang ni pun terdetik untuk beri syafaat, menyelamatkan. Jadi tuan-tuan, apakah kita rasa orang-orang ni boleh beri syafaat pada kita? Bukan syafaat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita rasa Allah akan menggerakkan hati Rasulullah memberi syafaat pada kita? Kalau begitu degil kita kat dunia, kalau begitu jahat kita kat dunia, membiarkan hukum hakam tunggang terbalik kat belakang kita tanpa mempedulikannya. Kemudian Syekh kata, fikir baik-baik urusan kamu dengan Tuhan kamu. Ingat, Allah hukumnya cukup berat. Wallahu azizun zuntiqam. Allah itu gagah perkasa. Zuntiqam. Perkataan zuntiqam, menunggu masa untuk membalasnya. Tuan-tuan tengok tak, bila kita geram, kita nak marah anak kita ni, duduk jauh ni, nak marah ni, kita pun kacik gigi, tunggu dekat je, lempang terus geram. Umpamanya kalau kita geram sesuatu, dia duduk jauh, tak apa, datang sini, kita dah kacik gigi jauh dah ni, dia datang tak cakap banyak, bagi sebiji. Bila menyebut perkataan zuntiqam, Allah menunggu masa je hukum kamu, tunggu masa je. Innallaha yumli 'alal zalim
Wa idza akhadhahu lam yuflithu. Allah memang sengaja beri tempoh. Biar dia, biar. Tapi sampai masih dia tak akan lepaskan kita. Allah tak akan lepaskan orang-orang yang tidak bermuhasabah urusannya dengan Tuhannya. Allah boleh ambil keamanan kita, boleh ambil keafiatan kita bila mana kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan menyombong kepada Allah Taala. Sombong bagaimana tuan-tuan sekalian? Bila kita tak peduli semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita Ramadan ke tak Ramadan sama, satu bakul je kita letak. Saya sibuk, kita letak satu bakul bulan Muharram, semua bulan-bulan letak satu bakul ke tepi. Saya sibuk. Tetapi kita nak jawab? Setiap masa itu akan mengadu pada Allah. Ya Allah, aku tetamu dia tak pernah pedulikan aku. Ya Allah, aku Ramadan, aku ni bulan paling mulia dalam banyak bulan, tapi dia tak pernah pedulikan aku. Dia tak pernah rasakan dia berada bersama dengan aku. Sombongnya dia. Sebab tu hati-hati. Allah bila mengedarkan masa dan waktu, Allah nak tengok siapa yang beradab dan siapa yang memulakan waktunya. Tentang kita dalam perjalanan hidup kita. Mari hari jadi kita, orang tak peduli juga hari jadi kita. Kita marah tak? Ni jenis orang sambut hari jadi lah. Kalau saya tak sambut hari jadi, saya tak peduli. Orang jenis sambut hari jadi, dia macam tak peduli je. Ni hari jadi kita ni. Datang hari ulang tahun perkahwinan pun tak peduli. Suami aku tak perasan ke hari ni ulang tahun yang ke-30 ni. Dibuat tidur macam tu. Kita pun marah. Kenapa tak menghargai waktu-waktu yang paling penting? Kita marah. Tuan-tuan, demikian dalam perjalanan 12 bulan kita, ada waktu yang lebih penting Allah letak. Datang Ramadan, tak peduli Ramadan dia. Duk sibuk cari duit tu. Duk sibuk mesyuarat tu. Duk sibuk urusan orang tu, urusan orang ni, tak habis-habis. Datang pula 10 akhir Ramadan, yang menyajikan Lailatul Qadar pun dia tak peduli. Orang ni macam mana sombong dia. Sombong. Datang pula waktu solat pun tak peduli. 1/3 malam pun tak peduli. Datang waktu mustajab doa pun tak peduli. Sombongnya bertingkat-tingkat. Ni lebih teruk pada mangkuk tingkat. Sikit bertompok-tompok sombong. Tuan-tuan, bila tompok semua sombong, maka datanglah sombong sebenar dia. Maka pedulikan tentang syariat. Allah mubalah. Saya tak pernah peduli halal haram, dosa pahala. Jangan ceritalah Ramadan dah itu qadar, tak ada apa bagi saya. 10 akhir ke nak sebut Ramadan dah nak pergilah. Saya tak punya urusan dengan Ramadan. Tuan-tuan, sombong orang ni. Jangan sampai sombong ini sampai ke kemuncak, iaitu kekufuran. Lalu Allah ubah kita. Daripada afiat, Allah beri penyakit. Daripada aman, huara. Daripada segala nikmat yang kita sibuk, akhirnya kita akan sibuk dengan kesengsaraan, bukan lagi sibuk dengan nikmat. Kerana itu, jagalah segala nikmat Allah dengan mensyukurinya. Peliharalah perintah Allah dan larangannya, patuh dan taat, tanggung kesusahan dan bersabar dalam melaksanakan hukum Allah. Kemewahan sila nikmati, tapi jangan lupa bersyukur pada Allah. Inilah jalan orang zuhud, jalan yang dilalui oleh para nabi, para rasul, orang soleh, dan semua mereka yang telah dipuji oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur, sebagai hamba yang bersabar, sebagai hamba yang sentiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh dengan pujukan dia, bangunlah, tinggallah maksiat pada Allah. Kata bangun, maksud bangun ni sedar-sedar lah. Tengok umur berapa dah, tengok sendi-sendi, tengok urat-urat, tengok keduk-kedak. Kata tengok ke depan, jangan duk tengok belakang. Tengok ke depan. Berapa hari ke langkah ke depan, duk tengok langkah belakang. Tu duk tengok balik tahun 60-an, 70-an, duk minat balik cerita lama. Tak tengok depan, berapa langkah lagi tinggal? Ada 2 langkah lagi tinggal, atau mungkin selangkah lagi ke depan. Tengok depan tu. Tengok kalau kau melangkah depan, paling dekat apa? Kubur. Dengan umur hari ni melangkah, yang dekatnya kubur, yang jauhnya dunia. Kita makin ke depan, maka bangun, tinggalkan maksiat, dan makanlah hidangan taat. Kerana waktu ini tuan-tuan, bila tua, kita tak mungkin kenyang dengan makanan lagi, sebab semua makanan kita dah tak boleh makan.
Gigi kita dah tertanggal 2 batang lagi. Dan tertanggal lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Bukan tahan lama macam bateri tu. Maksud dah nak pergi dah kita ni. Maka kita nampak pada waktu ini hidangan yang paling sedap sekali taat pada Allah. Kata bila saya makin tua, tuan-tuan pun makin tua, sedap ke nikmat dunia? Tak sedap. Tak ada benda dah sedap. Orang ceritalah apa nikmat dunia dengan tua reta macam gini, tuan-tuan. Apa yang sedap? Yang sedap waktu ini taat pada Allah. Taubat pada Allah. Menyesali kelalaian kita. Mengetahui betapa ruginya kita selama ini. Dan kata Syekh lagi, jaga batasan Allah dengan baik. Dan kalau sekiranya dalam tempoh umur kita ada benda yang kita tempuh susah, ingatlah ia dosa kita. Allah tak zalim kita. Ia daripada penzaliman diri kita. Allah tak pernah menzalimi kita. Kita yang zalim. Maka kalau ada apa yang susah dalam hidup, taubat pada Allah. Istighfar banyak-banyak. Kemudian kata Syekh, ini dalam membangun jiwa zuhud. Apa dia? Ingat mati. Ingat mati dan ingat apa yang berlaku selepas mati. Ingat. Dan ingat hisab kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya kamu akan kembali sedar dan bangun daripada tidur kelalaian. Kata Syekh, sampai bila nak tidur ni? Sampai bila kamu nak bodoh, buat benda tak betul, buat benda salah? Sampai bila kamu nak ikut hawa nafsu? Sampai bila kamu nak tunduk dengan kebiasaan? Dah biasanya memang gitu, sah. Memang gitulah. Jangan. Syariat bukan kebiasaan. Syariat ialah mujahadah. Yang biasa-biasa tu nafsu. Dah biasa, Ustaz, dah akhir Ramadan kita sibuk buat kuih raya. Dah akhir Ramadan, Ustaz, kita duduk sibuk pilih baju raya. Dan memang gitu, Ustaz. Dah akhir Ramadan ni kita sibuk main mercung lah, beli mercung. Dah akhir raya ni Ustaz duduk sibuk benda ni. Yang kita duduk fikir ni nak rentas negeri je. Rentas negeri macam mana? Terfikir, lupa kita pada bagaimana nak cari Lailatul Qadar. Lupa kita nak rentas dunia ini menuju akhirat. Kebenaran apa yang kita ada untuk kita sampai ke akhirat? Kelulusan apa yang kita ada untuk rentas ke akhirat? Duk cerita rentas negeri, bimbang. Jangan jadikan itu kebimbangan utama kita. Sampai dah terfikir nak rentas negeri, belum tak terfikir dia bagaimana dia nak merentasi hawa nafsunya. Maka Syekh menyusun, memberitahu pada kita, agama bukan kebiasaan. Kebiasaan itu hawa nafsu. Artinya untuk beragama memerlukan sedikit mujahadah. Kalaupun tak banyak. Kalaupun tuan-tuan tak nak banyak mujahadah, buatlah sikit-sikit mujahadah. Lawanglah mata sikit untuk qiyamul lail. Bangunlah awal sikit bulan Ramadan ni. Bukan nampak makanan je nak sahur. Bangunlah untuk nampak 2 rakaat tu. Sebelum nampak 2 hidangan tu. Bangunlah untuk kita istighfar sikit. Bangunlah untuk kita baca Quran sikit. Sedikit mujahadah. Mudah-mudahan menjadi benih kepada kekuatan ibadat yang sebenar dan meninggalkan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.